Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung buku teks sains dengan bab yang baru, Unit 2 Peraturan Bilik Sains tahun 1 KSSR Semakan. Okey, sebelum ni kita dah belajar bab 1, kita baru saja habis membincangkan bab 1 dan kali ini kita pergi kepada bab 2 yang bab ini dia sebenarnya agak mudah. Jadi mungkin kita boleh bincang dengan cepat untuk bab yang kali ini ya. Okey, peraturan bilik sains. Okey, apa itu bilik sains sebenarnya? Kalau awak pernah nampak dekat sekolah, bilik sains ni dia lebih kurang, kalau kat sekolah rendah ni biasa bilik lah. Dia ada bilik, lepas tu dia untuk belajar sains kat situ. Dalam bilik sains tu ada macam-macam peralatan sains, bahan, alat dan radas. Okey, kadang-kadang peti sejuk pun ada dalam tu. Jadi bilik sains ni tempat yang banyak barang. Jadi dia sangat berbahaya kalau kita bermain di dalamnya. Untuk tahap 1 selalunya dulu jarang masuk, tapi sekarang ni sebab kita ada bab yang ini, mungkin kita akan masuk ke bilik sains untuk kita perhati bersama guru kita lah. Okey, mungkin guru awak juga akan bawa awak masuk ke bilik sains. Jadi bila nak masuk bilik sains tak boleh sesuka hati. Kita kena ada peraturan-peraturan tertentu. Okey, kita lihat dalam gambar ini, memerhati bahan yang boleh terapung dan tenggelam. Aktiviti ini mestilah dijalankan dalam bilik sains sebab membuat eksperimen ni. Apakah yang dilakukan oleh murid-murid di atas? Murid-murid ni dia sedang buat aktiviti timbul dan tenggelam. Yang seorang lelaki ni, nama dia siapa ni? Hafiz. Hafiz ni dia tengah memasukkan objek-objek di dalam aquarium yang berisi air. Dan si Alia sini dengan si siapa yang perempuan Cina ni saya tak tahu. Okey, tapi mereka seorang ni sedang melukis, seorang lagi sedang memerhati. Jadi, aktiviti ini adalah aktiviti pemerhatian membuat eksperimen ringkas ataupun aktiviti ringkas lah ya. Kita lihat muka surat 12. Mematuhi peraturan bilik sains. Kalau nak masuk bilik sains, kita kena beratur sebelum masuk ke bilik sains. Mesti beratur. Kita tak boleh masuk sesuka hati. Sebab bilik sains ni tempat yang agak bahaya. Okey, nampak beratur kan? Kemudian, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Macam mana awak masuk? Bila awak keluar, awak kena bersihkan balik semula jadi macam yang asal semula. Contohnya masa awak masuk, kerusi tu ada kat atas. Maka masa awak keluar, kerusi tu pun kena letak atas balik. Bila awak buat eksperimen, awak akan kotorkan meja, awak lap balik semula, awak guna bahan radas, awak simpan semula, basuh dan keringkan. Lap dulu baru letak dekat tempatnya semula. Itu adalah contoh-contoh peraturan dalam bilik sains. Okey, satu lagi. Meminta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Bila kita berada di luar, kita nak masuk bilik sains, kita tak boleh main tergejah saja. Tadi kalau dalam satu kelas nak masuk bilik sains, kena beratur. Tapi kalau tiba-tiba ada beberapa orang nak masuk bilik sains pun, kena minta kebenaran guru. Pastikan guru ada kat dalam untuk kita masuk. Kita tak boleh masuk bilik sains kalau tak ada cikgu di dalam bilik sains itu. Kalau tak ada cikgu, tak boleh. Dan kalau ada cikgu pun kita minta izin dulu, baru boleh masuk. Okey, jangan main suka hati je masuk. Salah. Okey. Kemudian dilarang bergurau, bermain dan berlari dalam bilik sains. Nampak? Cikgu dia sedang marah. Sebab apa? Mereka bermain, berlari dan bergurau. Tak boleh. Sebab kalau anda bergurau, anda bermain, anda berlari, anda boleh menyebabkan kecederaan. Meja sains tu adalah keras dan juga bahan-bahan kat situ, nampak alatan kat sini boleh dilanggar, boleh jatuh, boleh pecah. Okey? Sangat berbahaya. Jadi sebab itulah kita tidak boleh bergurau, bermain dan berlari dalam bilik sains. Okey, seterusnya dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Okey, makan dan minum ni memang tak boleh. Sebabnya dalam bilik sains, kalau pun awak bawa bekal, awak cakap bekal ni mak saya punya kan. Tapi awak kena tahu, meja sains tu walaupun kita dah lap setiap kali murid-murid masuk kelas, kan kita lap balik semula, kita bersihkan. Walau bagaimanapun kita takut kalau ada mikroorganisma ke, ada haiwan-haiwan kuman ke, dekat atas meja kita tak perasan. Lepas tu kita pula pergi ambil bika, tengah buat eksperimen, kita ambil bika tu, kita pergi makan, kita pegang-pegang benda lain. Jadi ada kemungkinan untuk kita kena keracunan makanan. Bahaya. Jadi makanan tu pun kemungkinan boleh meresap daripada gas-gas yang kat masa tu. Kalau ada eksperimen yang pakai gas-gas, mungkin boleh meresap kat makanan. Ataupun mungkin boleh tersalah makan. Awak sediakan makanan kat sini, awak tengok belakang, lepas tu bila orang nak ambil, awak terambil pula spesimen lain. Awak terambil cicak pula. Kalau tengah buat eksperimen cicak masa tu kan, terambil cicak pula. Mana tahu? Jadi kena hati-hati. Lagi satu, nanti takut air tumpah. Air awak tumpah nanti dah menyusahkan cikgu kat dalam bilik sains. Jadi jangan makan dalam bilik sains. Okey? Jadi kita kena faham peraturan bilik sains ni. Kenapa peraturan bilik sains ni kena buat? Okey, kenapa kena ikut? Tak boleh ke kita nak langgar aje? Pedulilah saya nak main. Ini kan bilik sains, biarlah bilik sains kan besar. Apa masalahnya?
Perhatikan situasi di bawah. Apakah yang akan berlaku jika kamu mematuhi peraturan bilik sains? Kalau kita patuhi peraturan bilik sains akan jadi lebih bersih dan kemas kan. Kita buang sampah yang pepejal, yang benda-benda macam kertas apa semua tu kita buang dalam tu sampah. Jangan buang dalam sinki, nanti kan sumbat. Kalau nak buang benda-benda cecair, jangan buang air dekat tong sampah, tapi kita buanglah air cecair tu dekat sinki. Bukannya buang air kat sinki, bukannya buang air kecil kat sinki tau, buang air. Nak buang air kecil pergi tandas. Okey, maksudnya buang air yang kalau eksperimen tu daripada larutan-larutan kan, kita tambahkan air sirap dengan air limau ke, tu kita buang dalam sinki. Yang pepejal buang dalam tu sampah. Okey, benda-benda keras-keras yang kita boleh pegang tu, kertas ke apa tu, kita buang dalam tu sampah dan susun balik barang-barang dengan baik bila kita lepas guna. Jadi bilik sains akan jadi lebih bersih dan kemas. Dan seterusnya, apa akan jadi kalau tak patuhi peraturan bilik sains? Sinki tersumbat jika sampah dibuang dalamnya. Dia orang pergi buang pula sampah-sampah pepejal kat dalam sinki, dah tersumbat. Bilik sains jadi kotor dan bahaya. Kursi berselerak, lari-lari, nanti terlanggar, terjatuh. Kadang-kadang nampak macam simple lari-lari. Habis kalau awak tersungkur, terjatuh, kepala awak tersentuh dekat tergantuk dekat bucu meja, alangkah sedihnya. Okay, siapa nak salahkan kat situ? Cikgu juga yang kena nanti. Sebab itu cikgu sangat tegas bila tak bagi awak bermain dalam bilik sains. Okey. Seterusnya kita lihat. Minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains ialah satu amalan yang baik. Okey, jadi kita kena minta kebenaran guru. Pembelajaran akan dapat dilakukan dengan berkesan. Kadang-kadang cikgu ni bawa kita pergi bilik sains mesti ada sebab. Okey, kalau boleh belajar kat kelas, dah belajar kat kelas dah. Tapi kadang-kadang bila kita pergi bilik sains, mungkin sebab kita nak buat satu aktiviti. Aktiviti tu barang-barang tak ada kat kelas. Takkan kita nak angkat barang pergi kelas banyak-banyak. Nanti nak kena pulang balik, kan leceh. Jadi kat bilik sains ni ada banyak barang, ada banyak kemudahan untuk memudahkan kita belajar sains dengan lebih baik. Okey. Sebab itu kita kena masuk makmal. Kalau kita main dalam bilik sains, boleh mencederakan kita, boleh mencederakan kamu. Nampak tu, kawan dia terjatuh. Pembelajaran tidak dapat dilakukan. Cikgu nak bercakap tapi kau sibuk bercakap. Boleh pula makan dekat depan cikgu ni. Dah lah tak puasa. Belum puasa ke ni? Kan? Jadi itu adalah sangat tidak patut dilakukan. Okey. Dekat bawah ni ada soalan. Kepentingan mematuhi peraturan bilik sains. Kenapa? Apa kepentingan dia? Supaya kita dapat melakukan pembelajaran dengan berkesan. Ni jawapan dia. Satu, supaya dapat mengelakkan daripada berlaku kemalangan. Itu salah satu contoh lah. Okey, mari kita ulang kaji. Kita dah ulang kaji dah sikit je bab ni. Okey, nyatakan peraturan bilik sains yang telah kamu pelajari. Peraturan bilik sains tadi apa? Dilarang bermain dan berlari dalam bilik sains, dilarang makan dan minum dalam bilik sains, masuk dengan kebenaran guru, tidak masuk dalam bilik sains tanpa kebenaran guru. Kan, macam-macam saja lagi. Banyak kat atas, banyak kita bincangkan tadi. Itulah semua jawapan dia. 2. Sikap murid yang manakah tidak sesuai berdasarkan gambar di bawah? Mana yang tak elok? Gambar pertama bagus ke? Ni A, tidak sesuai. Berebut-rebut masuk bilik sains, bahaya. Dah lah tak ada penjarakan sosial. Yang B ni buat apa? Yang B ni mereka sedang mengemas bilik sains. Okay, dia mengemas bilik sains, letak barang elok-elok, angkat balik kursi. Ini bagus. Yang C ni dia main air. Tak bagus kan? Jadi yang tidak sesuai adalah A dan juga C. Yang B ni bagus. Okay, ikut arahan kan? Sapu sampah, mop lantai kan? Dan dia buat apa ni saya tak tahu, tapi kira baguslah yang tu, yang B tu. Okay, yang ketiga. Apakah yang akan terjadi jika kita buang sampah dalam sinki? Jadi sinki akan tersumbat. Yelah, sampah buanglah dalam sampah kan. Kenapa tak buang dalam sinki? Lagi satu, kalau kita buang air cecair dalam sinki, dalam tong sampah, kalau kita tak buang dalam sinki, nanti kan tong sampah tu berair tau, geli tau. Sebab itulah kita kena buang sampah dalam tong sampah, buang cecair dalam sinki. Okey, jangan salah. Ingat semula, kita perlu mematuhi peraturan bilik sains, iaitu beratur sebelum masuk dalam bilik sains, minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Ingat, bersihkan, kemaskan balik. Okey. Dilarang bergurau, bermain dan berlari dalam bilik sains, dan dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Okey. Kat sini dia ada bagi aktiviti sikit. Reaksi sains. Dadu peraturan bilik sains. Okey. Hasilkan buah dadu yang mengandungi peraturan bilik sains menggunakan kotak berbentuk kubus seperti gambar raja di sebelah. Ni kan yang kita tulis kat sini banyak-banyak ni. Ingat semula ni kita tulis dekat bahagian sini ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5. Ada 5 kan. Jadi kita buatlah tajuk sekali. So ada 5, ada 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tak kisahlah Kemudian kita lihat dia buat apa. Mata untuk peraturan yang dipatuhi ialah 1 atau 2 atau 3. Mata untuk peraturan yang tidak dipatuhi ialah 0. Jadi mainkan permainan ini bersama-sama rakan kamu. Jadi cara main dia nanti awak bagilah 0, 1, 2. Okay, kita buat 0, 1, 2 je lah Kalau dalam ni dia bagi 0, 1, 2 atau 3 je lah. Kalau nak buat 4, 5 pun boleh. Jadi bila awak baling dadu, pop nombor 1 kan. Awak baca dilarang bermain dalam bilik sains. Awak dapat 1. Kalau awak baling, makan dan minum dalam bilik sains. 0. Sebab apa? Sebab dia buat benda yang dilarang. Mana boleh makan dan minum dalam bilik sains. Jadi dia tak dapat markah. Tu kalau nak dia tahu awak baling lagi. Nombor 2. Ye, minta kebenaran guru. Bagus, saya minta kebenaran guru. Saya dapat 2 markah. Dah 3 markah kita. Lepas tu kawan kita baling lagi. Alamak, makan dan minum dalam bilik sains lagi. 0 lagi markah. Jadi kita banyak markah. Yang banyak markah akan menang. Inilah contoh peraturan bilik sains untuk dimainkan supaya kita mudah untuk ingat. Jadi yang tak patuhi peraturan bilik sains kita letak sebagai 0. Jadi kalau kat sini kan ada 5 kan. Jangan buat semualah. Sebab dadu ada 6 kan. Awak buat dalam 3 ke 4 ke yang baik. Kemudian yang tak baik awak buat dalam 2. Ataupun awak buat separuh-separuh pun tak apa, 3-3. Nanti seronok main dengan kawan. Siapa markah paling banyak. Okey. Jadi itu saja untuk bab peraturan bilik sains sampai muka surat 16. Jadi saya rasa dia sangat mudah. Saya harap anda semua faham. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas akan datang untuk kita masuk bab seterusnya, benda hidup dan benda bukan hidup. Kalau nak tahu apa tu bab benda hidup dan benda bukan hidup, nantikan video saya seterusnya. Teruskan subscribe dan tekan butang loceng, share dengan kawan-kawan. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.